Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi tammim bil khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nur al-mudhhib bil isyani bi nurihi wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullahi thumma amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan izin dan kurnia Allah ta'ala, kita dapat lagi bertemu walaupun secara maya. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita yang singkat ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, kita sambung pembacaan kitab keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karangan As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullahu taala anhu. Pada pengajian yang lalu kita telah bincangkan berkenaan dengan kelebihan salat. As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullahu ta'ala, beliau senaraikan beberapa perkara yang merupakan keistimewaan umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan perkara-perkara yang khusus diberikan kepada umat baginda sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada umat-umat yang terdahulu. Maka yang pertama dalam bab kelebihan salat ini, kata musannif rahimahullahu ta'ala, antara kelebihannya adalah salat itu dapat menghapuskan dosa. Dan kita telah bincang berkenaan dengan dalil daripada sudut Quran dan hadisnya. Yang kedua, kata musannif rahimahullahu ta'ala, salat ini juga dapat meningkatkan darjat dan kedudukan seseorang itu. Maka ini kelebihan yang besar Allah berikan kepada umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Dengan semata-mata dia melaksanakan sembahyang, maka Allah angkat darjat kedudukannya. Kemudian yang ketiga juga, yang kita dah bincang sebelum ini, yakni salat merupakan sebaik-baik perkara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada amalan yang mampu menandingi amalan salat, kerana salat itu adalah amalan terbaik yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian yang keempat, tuan-tuan, yang kita dah bincang juga sebelum ini, bahawa salat adalah amalan yang terbaik. Tidak ada amalan yang mampu menandingi, menyaingi amalan salat. Berdasarkan hadis-hadis yang Nabi sebut, yang juga telah kita sebutkan sebelum ini. Kemudian yang kelima, tuan-tuan, dalam bab ini juga musannif rahimahullahu ta'ala beliau sebut apa? Antara kelebihan bagi umat baginda sallallahu alaihi wasallam ini, difardukan salat, dan salat itu merupakan penawar bagi diri dan ruh kita. Dengan kita semayang, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala akan menyembuhkan segala penyakit yang ada pada diri kita. Sama ada penyakit itu zahir ataupun batin. Sama ada penyakit itu boleh kita lihat ataupun penyakit yang tersembunyi. Kesemuanya itu akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kita melaksanakan sembahyang. Dan kita juga dah bincang perkara ini panjang lebar pada pengajian yang sebelum. Yang keenam, kata musannif rahimahullahu taala, antara kelebihan salat yang difardukan oleh Allah kepada umat baginda sallallahu alaihi wasallam ini adalah menjanjikan balasan syurga bagi sesiapa yang menunaikan salat. Sesiapa yang melaksanakan salat dengan sempurna, maka Allah menjanji akan mengurniakan kepadanya syurga. Ini janji daripada Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengingkari akan janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyanggah akan janjinya. Allah Subhanahu wa taala akan menunaikan segala janjinya. Ini jaminan dan janji daripada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita semayang, tuan-tuan,
Allah bagi kat kita syurga. Dan kalau semayang pun kita tak selesai tuan-tuan, maka janganlah pernah kita mengidamkan syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab Nabi sebut dalam hadis, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abd yawm al-qiyamah as-salah. Perkara pertama yang Allah akan hisab, yang Allah akan soal kepada seorang hamba itu adalah semayang. Kok semayang kita pun tak selesai tuan-tuan. Semayang kita pun kadang kita semayang, kadang tidak. Kok rajin kita semayang. Kok sampai hidayah kita kata, saya semayang lah ustaz. Bila tak sampai hidayah kita buat tak rati je tuan-tuan. Maka janganlah pernah kita berharap akan syurga Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita sendiri tidak melaksanakan amanah dan tugas yang Allah berikan kepada kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Aku tidak ciptakan jin dan manusia ini melainkan untuk beribadah kepadaku. Tiba-tiba kita yang tak semayang ni mengharap pula kepada Allah Subhanahu wa taala akan syurga. Ya. Walaupun kita dah sebut sebelum ini bahawa Allah Subhanahu wa taala berhak untuk memberikan seseorang itu syurga walaupun dia tak semayang. Ya juzu aklan, harus pada akal kita Allah Ta'ala ingin memasukkan seseorang itu ke dalam syurga walaupun dia tidak melakukan ketaatan. Ini dibincangkan di dalam ilmu akidah dan kita dah sebut perkara ini pada pengajian yang lalu. Itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita lihat pada hadis ini Nabi SAW sebut apa? Nabi kata khamsu salawati katabahunna Allahu 'ala al-'ibadi man jaa'a bihinna lam yudayyi' minhunna shay'an istighfafan bihaqqihinna kana lahu 'inda Allahi ahdun an yudkhilahu al-jannah wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu 'inda Allahi ahdun in syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a adkhalahu al-jannah. Hadis ini diriwayatkan Sayyidina Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu. Kita dah bincang sebelum ini tentang Sayyidina Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu. Kata Sayyidina Ubadah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 5 salat, yakni 5 salat fardu, katabahunna Allahu 'alal ibad, yang Allah fardukan kepada hamba-hambanya, man jaa bihinna lam yudayyi' minhunna, siapa yang menunaikan salat tersebut dan tidak mengabaikan akan hak-haknya, tidak mengambil ringan dengan hak-hak yang Allah perintahkan dalam salat. Seperti mana kita sebut sebelum ini, bila dia angkat takbir maka dia angkat dengan sebaiknya, dia lafazkan takbir itu Allahu Akbar, diangkatnya tangan mengikut sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang diperintahkan oleh Nabi, sallu kama raaitumuni usalli, salatlah kalian seperti mana kalian melihat aku sembahyang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila kita ikut apa yang ditunjukkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, menjaga setiap bacaan, menjaga setiap pergerakan di dalam salat, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana lahu 'indallahi ahdun an yudkhilahul jannah, maka itu menjadi asbab untuk Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam syurga. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan baginya syurga. Wa man lam ya'ti bihinna, dan siapa yang dia melaksanakan sembahyang tetapi tidak menjaga sembahyang itu dengan sebaiknya, yakni menjaga rukunnya, menjaga pergerakannya, lam ya'ti bihinna falaysa lahu 'indallahi ahdun, maka dia tidak ada jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala. In syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a adkhalahu al-jannah. Nabi kata apa tuan-tuan? Kok Allah nak mengazab dia, Allah akan azab. Itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Wa in syaa'a adkhalahu al-jannah. Dan kata Nabi SAW, kalau Allah berkehendaki untuk memasukkannya ke dalam syurga, maka Allah boleh masukkan. Kerana itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah Subhanahu wa taala itu tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan. Sebaliknya kitalah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala akan apa yang kita kerjakan.
Maka sebab itu kita kata tuan-tuan, walaupun seseorang itu dia tidak melaksanakan ibadah kepada Allah, kehidupannya penuh dengan maksiat, maka itu belum menjadi jaminan untuk dia masuk ke dalam syurga. Kalau Allah nak masukkan dia dalam syurga, Allah masukkan. Kalau Allah nak mengazab dia, Allah azab. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi seseorang itu kalaulah dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam kehidupannya dia melakukan ketaatan, yakni kita kata dia buat baik dengan orang lain, bersedekah, bahkan ada tuan-tuan kadang-kadang tu dia tolong pula kawan dia atau jiran dia yang Islam pergi melaksanakan haji, dia bagi duit pula. Tetapi bila mana seseorang itu dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada jaminan baginya syurga. Dia tidak akan masuk ke dalam syurga untuk selama-lamanya. Kerana Allah sebut di dalam Al-Quran dengan jelas, innallaha la yaghfiru an yushrika bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampunkan dosa orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa selainnya, yakni selain daripada syirik, liman yasha, bagi sesiapa yang Allah kehendaki. Maka tidak boleh di hari akhirat nanti kita pertikaikan, persoalkan di hadapan Allah, hai Allah, asal ni mari dengan Allah, semayang 5 waktu, tunggang terbalik Allah, tak pernah tinggal, apalah kau campak dan dalam laku. Maka kita tak ada hak untuk persoalkan perkara itu kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana itu adalah hak Allah taala. Begitu juga kita tidak boleh pertikaikan kepada orang yang kehidupannya penuh dengan maksiat. Kita orang masjid contoh, kita rasa kita ni dah handal bola ni, dah baik betul dah ni. Orang masjid tak pergi masjid. Dan kita menganggap orang yang tak pergi masjid tu orang yang jauh daripada Allah, orang yang buat maksiat, orang yang kadang-kadang tak semayang, tak tidak. Kita kata misalnya, tiba-tiba saat di hari akhirat nanti Allah masukkan dia pula ke dalam syurga. Boleh tak kita kata, ya Allah, apa cer ni ya Allah, apa cerita ni? Adan marin semayang tunggang terbalik, dia ni marin batang hidung kat masjid pun tak pernah nampak, tak semayang tak tidak. Dan orang kampung semua tahu, ya Allah, dia ni kaki maksiat, berjudi, minum arak misalnya. Tiba-tiba Allah kata aku nak masukkan ke dalam syurga, boleh tak? Itu hak Allah Ta'ala. Kerana Allah kata wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Hak Allah nak ampunkan. Mungkin ada amalan kehidupan dia yang Allah redha, lalu Allah ampunkan dosanya. Maka itu hak Allah Subhanahu wa taala, dan tiada siapa yang boleh mempertikaikan tentang keputusan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebab itu tuan-tuan, para ulama kita bincang di dalam ilmu akidah tentang ada perkara yang Allah Subhanahu wa taala hendak dan Allah suruh perkara tersebut, dan Allah redha tentang perkara tersebut. Ada benda yang Allah tidak berkehendak akan perkara tersebut, yakni Allah tidak berkehendak dengan sifat iradahnya, dan Allah tidak suruh perkara tersebut, Allah tidak perintah perkara tersebut, dan Allah tidak redha dengan perkara tersebut. Ada perkara yang Allah berkehendak akan perkara tersebut, tapi Allah tidak perintah dan Allah tidak redha tentang perkara tersebut. Ada perkara yang Allah perintah tetapi Allah tidak berkehendak dan Allah tidak redha tentang perkara tersebut. Baik, kita lihat satu persatu. Ada benda Allah Subhanahu wa taala mengkehendakinya dengan sifat iradahnya untuk perkara itu berlaku, dan Allah takdirkan perkara itu dengan sifat kudrahnya. Kemudian perkara itu juga dahlah Allah berkehendak, Allah tentukan, dan Allah perintah perkara tersebut. Dahlah Allah berkehendak, Allah perintah, dan Allah redha pula dengan perkara tersebut. Contohnya apa tuan-tuan? Imannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Allah menghendaki untuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan Allah perintah perkara tersebut. Yakni Allah perintahkan kepada kita untuk beriman kepadanya, dan Allah redha dengan perkara tersebut. Yakni Allah redha dengan iman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Tetapi di sana tuan-tuan, ada perkara yang Allah tidak berkehendak, dan Allah tidak perintah perkara tersebut, dan Allah tidak redha dengan perkara tersebut. Contohnya apa? Kufurnya Abu Bakar. Kufurnya Abu Bakar, kufurnya Sayyidina Abu Bakar. Allah tidak berkehendak untuk perkara itu berlaku. Allah tidak perintah untuk Abu Bakar kufur kepada Allah, dan Allah tidak pernah redha untuk Abu Bakar mengkufuri Allah Subhanahu wa taala. Ini penting untuk kita faham tentang ada perkara yang Allah kehendaki tetapi Allah tidak suruh. Ada perkara yang Allah kehendaki dan Allah suruh perkara tersebut. Contoh yang kita sebut tadi. Kalau perkara yang Allah kehendaki tapi Allah tak suruh dan Allah tidak redha pada perkara tersebut, contohnya apa tuan-tuan? Kufurnya Fir'aun. Allah berkehendak dengan sifat iradahnya untuk Fir'aun menjadi kufur, tetapi Allah tidak pernah suruh untuk Fir'aun kufur kepada Allah. Allah perintah kepada setiap hamba-Nya untuk beriman kepadanya. Dan Allah juga tidak redha untuk Fir'aun kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini beza di antara kehendak Allah dan perintah Allah serta redha Allah Subhanahu wa taala. Ada perkara yang Allah tidak kehendakinya dan Allah suruh perkara tersebut, tetapi Allah tidak redha. Allah tak berkehendak perkara itu berlaku, tetapi Allah suruh untuk perkara itu berlaku. Tetapi Allah pula tidak redha perkara itu. Contohnya apa? Imannya Fir'aun. Allah tidak berkehendak untuk Fir'aun beriman kepada Allah, tetapi Allah perintah kepada Fir'aun untuk beriman kepada Allah. Boleh nampak beza di antara kehendak dan perintah. Dua perkara yang tidak sama, yang menyebabkan kita tidak boleh persoalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Allah, kenapa kau tahu Fir'aun itu kufur tapi kau cipta dia? Wahai Allah, kau perintah kepada Fir'aun untuk beriman tapi kau jadikan dia kufur. Kerana ada beza di antara perintah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya apa? Tidak ada yang mengetahui sebabnya melainkan Allah. Melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kesemua itu atas kehendak dan takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Kesemua itu di atas qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam rukun iman kita tuan-tuan, kita wajib untuk beriman kepada qada dan qadar. Apa dia qada dan qadar? Qada itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu perkara semenjak azali lagi. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan, telah menentukan segala perkara semenjak azali. Dengan sifat kudrahnya, dengan sifat iradahnya, dengan sifat ilmunya. Maka kesemua itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak azali. Bukan hari ni Allah nak cipta kita, Allah berkehendak pada ketika itu. Tak. Kerana Allah tidak terikat dengan masa. Allah telah menentukan akan kewujudan kita, beriman ataupun tidak kita kepada Allah, kita dilahirkan bagaimana, kita membesar bagaimana, kehidupan kita bagaimana, semua itu telah ditakdirkan semenjak azali lagi. Yang mengetahui hakikat perkara tersebut hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahui perkara itu melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah menentukan perkara tersebut semenjak azali. Bukan sahaja Allah berkehendak untuk perkara itu berlaku semenjak azali, Allah juga telah menentukannya semenjak azali. Sebab itu dalam perbahasan sifat 20 ada namanya Tanjizil Qadim, ada namanya Saluhi Qadim, kemudian barulah adanya Tanjizi Hadith. Semua ini adalah berkisar berkenaan dengan
kudrah, iradah dan ilmu Allah Ta'ala dalam mencipta alam ini secara keseluruhannya. Bila kita kata alam, itu maknanya apa? Ma siwallah, selain daripada Allah itu dinamakan sebagai alam. Ada sebagian kata diambil daripada perkataan alamah, yakni tanda. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam ini sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah kata Allah menciptakan 7 petala langit, 7 petala bumi dan menurunkan perintah-perintahnya, yakni salat, puasa, haji, zakat. Untuk apa? Lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Untuk kalian tahu bahawa Allah Ta'ala itu maha berkuasa. Jadi penciptaan alam ini adalah untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebab itu juga tuan-tuan, bila kita bincang dalam sifat wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila ditanya tentang dalil kewujudan Allah Ta'ala, maka akan dijawab alam ini. Alam ini adalah tanda kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin alam yang serba indah ini akan terjadi dengan sendirinya. Maka ia mesti memerlukan kepada pencipta. Maka pencipta itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua perkara dalam kehidupan kita ini telah ditentukan oleh Allah semenjak azali lagi. Dan inilah disebut sebagai tanjizul qadim. Kemudian qadar itu apa? Qadar itu adalah Allah Ta'ala mengadakan sesuatu dengan kadar tertentu sesuai dengan qada'nya, ataupun kita kata pelaksanaan ke atas yang telah diputuskan, maka itu namanya qadar. Bagaimana Allah mencipta sesuatu, bagaimana Allah melaksanakan keputusan yang telah dilakukan semenjak azali, maka semua itu berkait dengan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini kaitan di antara qada dan qadar yang wajib untuk kita beriman kepadanya. Baik, selesai kita tuan-tuan membincangkan berkenaan dengan hadis yang ke-6 dalam bab kelebihan salat ini, yakni Nabi sebut bahawa orang yang menjaga sembahyangnya dengan baik, menjaga waktunya, menjaga rukunnya, maka Allah menjamin untuknya syurga pada hari akhirat nanti. Untuk mendapat jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini tuan-tuan, tidak lain dan tidak bukan, maka kita mestilah menjaga sembahyang kita. Dan ini nasihat untuk diri saya dan kita semua. Kerana kita adalah manusia yang kadang-kadang tuan-tuan datang sifat malas kita. Kadang-kadang kita ni tuan-tuan namanya manusia, kadang-kadang kita ni rasa nak berseronok sehingga kadang-kadang lupa akan perintah Allah Ta'ala. Oleh kerana itu kita kena sering mengingatkan diri kita dan orang lain tentang kelebihan yang Allah janjikan. Untuk mendapat janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini, tidak lain dan tidak bukan, mestilah menjaga sembahyang, menjaga rukunnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikannya asbab untuk dimasukkan kita ke dalam syurganya. Ada orang kata, Ustaz kata orang yang buat maksiat itu kemungkinan sok dia boleh masuk dalam syurga Ustaz. Kalau macam tu lah Ustaz, baik saya tak payah buat ibadah Ustaz. Baik saya jadi macam dia lah, dia kata. Maknanya tak payah sembahyang, tak payah buat ibadah. Mudah-mudahan sehari akhirat Allah masukkan dalam syurga. Maka ini yang Nabi sebut dalam hadis sebagai al-amal, cita-cita bagi seseorang itu yang mana dia nak masuk syurga tapi tak nak buat kerja ahli syurga. Dia hanya berharap dengan rahmat dan kesian Allah pada hari akhirat nanti tanpa dia berusaha untuk mendapat rahmat tersebut. Ya, kita tak tahu bagaimana keputusan Allah di hari akhirat nanti, dan Allah berhak untuk menentukan segala-galanya. Cuma kita sebagai hamba diperintahkan untuk berusaha mendapat redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita sebagai seorang hamba
mestilah berusaha untuk mendapat, untuk meraih redha dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah orang yang dia semayang, buat ketaatan, tak buat maksiat, menjauhi dirinya daripada maksiat, itu pun belum tentu masuk syurga, tuan-tuan. Agak-agak orang yang ahli maksiat itu besar keharapan nak masuk ke dalam syurga. Maka ini perkara yang perlu diberi perhatian, yang perlu difahami dengan sebaiknya. Kita sebagai seorang hamba hanya boleh berusaha untuk mendapat rahmat dan redha Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang kita lakukan ini kesemuanya bukanlah menjadi asbab ataupun kita kata bayaran kita kepada Allah untuk kita masuk ke dalam syurga. Bayaran tiket kita untuk masuk ke dalam syurga, tak. Amalan kita tidak akan pernah menjadi jaminan untuk kita masuk ke dalam syurga. Dan ini yang Nabi sebut dalam hadis dengan jelas. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata ahadukum bi'amalih. Tidak ada seorang pun yang akan masuk ke dalam syurga dengan amalannya. Para sahabah radhiyallahu ta'ala anhum bila dengar perkara ini, dia tanya kepada Nabi. Dia kata, wala anta ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, kau pun takkan masuk ke dalam syurga dengan amalanmu ke, wahai Rasulullah? Nabi kata, wala ana. Saya pun, kata Nabi, tak akan masuk ke dalam syurga dengan amalan saya. Walaupun kita tahu, tuan-tuan, bagaimana hebatnya amalan baginda sallallahu alaihi wasallam yang tidak boleh ditandingi oleh sesiapa. Tak ada siapa boleh kata amalan dia lebih hebat daripada amalan baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW puasa, tuan-tuan, Nabi tak berbuka. Namanya puasa wisal yang khusus buat baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah meninggalkan salat malam tahajudnya. Walaupun ada riwayat perbincangan ulama berkenaan Nabi tak bangun malam, kemudian Nabi qada salat tersebut. Berbeza dengan umat Nabi itu tidak diwajibkan untuk melaksanakan tahajud. Kita kalau tak bangun malam pun, tuan-tuan, kita tak wajib qada. Tetapi Nabi SAW, baginda bangun setiap malam beribadah kepada Allah. Sembahyang hatta tawarat qadamah, sehingga bengkak-bengkak kaki Nabi SAW. Sahabat yang cuba untuk beribadah dengan Nabi pun tak tolak, tuan-tuan. Tak mampu nak berdiri sebagaimana Nabi berdiri dalam salat baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang kita sebut, tuan-tuan. Kita, tuan-tuan, sebagai imam, kalau jadi imam di masjid dan jemaah kita ramai, jangan kita syok sendiri. Jangan kita sadap kita. Lagilah biasa, tuan-tuan, sembahyang Jumaat, dia duduk dalam aircon, orang lain bertengah panih. Dia sadap, tuan-tuan, tapi orang lain tertunggu-tunggu, copeklah habis dan macam-macam kerjanya. Hari panih, badan dah berpeluh-peluh. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis, ayyukum amman nasi falyukhaffif. Sesiapa daripada kalangan kalian, kata Nabi, yang menjadi imam, maka ringankanlah. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, idza amana hadukumun nas, jika kalian menjadi imam kepada manusia yang lain, falyujiz, falyukhaffif, maka ringankanlah. Ini riwayat Imam Muslim, tadi riwayat Imam Bukhari, falyujiz, maka ringkaskanlah. Dalam riwayat Imam Muslim, falyukhaffif, maka ringankanlah. Fa inna fihim as-saghir wal kabir wal dha'if wal marid. Kerana Nabi kata, dalam kalangan mereka itu, dalam kalangan makmum kalian ketika itu, ada daripada mereka yang dah tua, ada yang masih kecil, ada yang lemah, tak kuat, ada yang sakit. Maka raikanlah perkara ini. Tapi Nabi kata, kalau sembahyang sendiri, falyusalli kaifa syaa. Kalau kalian sembahyang sendiri, sembahyanglah berapa lama pun kalian nak sembahyang, silakan. Dan ini yang Nabi buat. Jadi bila kita jadi imam, jangan kita terlampau panjang, seperti mana hadis yang masyhur tentang Sayyidina Mu'adz bin Jabal jadi imam, baca surah Al-Baqarah, sehingga ada seorang makmum dia keluar, tak habis sembahyang dia balik rumah. Sampai perkara itu kepada Sayyidina Mu'adz, Sayyidina Mu'adz kata dia munafik.
Marahnya dia bila dengar Muaz gelar dia sebagai munafik, dia mengadu kepada Nabi. Nabi tanya apa cerita ini. Dia pun kata, wahai Rasulullah, Muaz bin Jabal bila dia jadi imam dibaca panjang, wahai Rasulullah. Habis Al-Baqarah tu, wahai Rasulullah. Esen ni, wahai Rasulullah, orang yang kerja sendiri, kata-kata. Nak kena macam-macam, nak kedai nak dijaga, gandum nak ditanam misalnya. Maka apa kata Nabi SAW? Nabi pandang kepada Sayyidina Muaz. Nabi kata, afattanu anta ya Muaz. Wahai Muaz, kau nak jadi orang yang membawa fitnah kepada agama ke, wahai Muaz? Ini nasihat baginda SAW kepada kita. Sebagai seorang imam, janganlah terlalu panjangkan salat kita. Belajar untuk meraihkan makmum. Tetapi tuan-tuan, maksud panjang ni apa? Maksud yang Nabi kata panjang ini, baca Al-Baqarah sepenuhnya. Kalau sekadar baca surah Al-Balad, surah An-Naba daripada awal sehingga akhir, maka itu belum kita kata panjang yang melampau. Janganlah lepas ni tuan-tuan bila imam baca juzuk amma, tuan-tuan khabar, ustaz khabar jangan baca panjang-panjang ni, panjang ni. Belum tuan-tuan. Itu tak dikira panjang. Yang kita kata panjang yang Nabi larang ni apa? Baca Al-Baqarah, Al-Imran, sampai pula An-Nisa. Maka ini panjang yang Nabi larang. Nabi kata kalau nak semayang macam ni, semayang sini-sini silakan. Dan ini yang Nabi lakukan. Nabi bila semayang sendiri, Nabi baca terlalu panjang sehingga sahabat pun tak mampu nak berdiri bersama dengan Nabi untuk menghabiskan salatnya. Wallahu a'lam tuan-tuan. Inilah sedikit sebanyak yang kita boleh kongsikan dalam masa yang singkat ini. InsyaAllah kita bertemu lagi pada pengajian akan datang jika diberi izin oleh Allah Ta'ala. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.